Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna illa syi'ta sahla. Naqulu billahi taufiq. Hari ni anak terpaksa duk mengasuh ni yang kecil ni sambil-sambil dukung ni nak buat kelas lah. Dia mak dia tak ada, mak dia pergi klinik, jadi anak terpaksa buat macam ni lah, tak apa kot. Okey, boleh kita nak duduk si kecil ni. Okey, itulah sambil berdukung ni buat kelas lah, insyaAllah. Mak dia pergi klinik, kalau siapa nak jaga, orang lain dia tak nak. Okay. Sambung balik apa yang kita baca pada minggu lepas. Okay. Suara je lah kan. Okay, baik. Kita pada muka surat 39 ya. Okay. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, itu kan, kata Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittabi'u mana ikutlah, hendaklah kamu semua ikut, yani ay iltazimu atharan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi ziyadatin wala naqsin. Maksudnya kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam mensyarahkan kata-kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata apa? Ittabi'u, maksudnya iltazimu, hendaklah kamu semua melazimi, iltizam. Okey, melazimi, iltizam athara an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Athar ni maksud tinggalan-tinggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkataan Nabi ataupun perbuatan Nabi ataupun pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya athar ataupun apa yang berada di atasnya ataupun kata-kata para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, itu adalah ilmu ya. Itu adalah ilmu. Jadi al-ilmu ma qala Allah wa ma qala rasuluhu wa qalat as-sahabatu laysa bitanwihin, laysa bitamwihin. Kan? Maknanya ilmu adalah kata Allah, kata Rasulnya, dan bukan agak-agak ataupun andaian-andaian je. Kan? Itu maksudnya. Jadi iltazimu maksud ittabi'u, hendaklah kamu semua melazimi atharan Nabi, untuk hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ghairi ziyadatin, tanpa ada tambahan, wala naqsin, dan tidak ada pengurangan. Tambah pun jangan, kurang pun jangan. Itu kata Ibn Mas'ud, maksud ittabi'u tadi. Kemudian wala tabtadi'u, ay janganlah kamu semua melakukan perkara bid'ah, ya, ay la tuhdithu bid'atan, jangan kamu melakukan perkara bid'ah, perkara baru dalam urusan agama. Perkara baru dalam urusan agama kita dah jelas secara panjang lebar pada minggu lepas. Faqad kufitum, maksud telah cukuplah bagi kamu apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Faqad kufitum, maksudnya dia kata ay kafakumus sabiqun, maksud orang yang terdahulu, generasi awal umat Islam telah mencukupkan untuk kita segala amalan tadi, segala contoh teladan mereka telah cukupkan untuk kita. Jadi kita ikut saja, jangan tambah-tambah dan jangan kurang-kurang, gitu. Baik. Yang mana agama ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah diturunkan oleh Allah ayat yang dibaca sampai ke hari kiamat, iaitu firman-Nya, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu semua agama kamu. Jadi agama tidak berhajat kepada penyempurnaan kerana dia sendiri telah sempurna. Baik, itu maksud kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian min aqwali tabi'in, dan daripada perkataan tabi'in, perkataan tabi'in, iaitu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu
perkataan yang makna dia kata qif haitsu waqafa al-qaum. Qif, naklah kamu berhenti sebagaimana kaum itu berhenti. Kaum itu sebenarnya alif lam di situ maksudnya al-ahdu, kan, iaitu para sahabat lah. Mereka itu, kaum itu maksudnya mereka adalah para sahabat. Al-qaum tu kan, makrifah, al tu makrifah, maksudnya para sahabat lah. Fa'inahum an ilmin waqafu, kerana mereka semua berhenti berdasarkan ilmu. Mereka tidak melanggar, tidak melakukan sesuatu melainkan berdasarkan ilmu yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi basarin nafidhin kaffu, dan dengan penglihatan yang tajam, mereka menahan diri daripada melakukan penambahan dalam agama. Wa hum ala kashfiha kanu aqwa, sedangkan mereka lah yang lebih berkemampuan untuk menyingkap tabir perbincangan. Mereka boleh nak bahas kan tentang apa yang dicakap oleh Nabi SAW tadi, tapi mereka tidak melakukan apa-apa pembahasan pun. Maka mereka hanya mengikut saja, dan tidak menambah. Kemudian dia kata wabil fadli law kana fiha ahra, maksudnya andai ada keutamaan dalam perkara tersebut, pasti mereka lebih layak mendapat keutamaan tersebut. Okey. Fala in qultum, maka jika kamu semua berkata hadatha ba'dahum, lah, maksudnya ada yang melakukan perkara yang baru dalam urusan agama setelah kematian mereka, setelah generasi mereka, ya, illa man khalafa hadiyahum, kecuali maksudnya ketahuilah bahawa orang yang melakukan perkara baru itu adalah mereka yang melakukan bid'ah dalam urusan agama dan menyalahi petunjuk mereka dan tidak gemar ataupun membenci kepada sunnah ataupun ajaran mereka. Walaqad wasafu minhu ma yashfi wa takallamu minhu ma yakfi. Sungguh para sahabat telah menyifatkan jalan petunjuk dengan cukup lengkap, dan membincangkannya dengan begitu sempurna, kalau dalam terjemahan dia kata. Jadi kalau kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, sebagai kefahaman daripada apa yang dijelaskan oleh kata-kata Umar bin Abdul Aziz ini radhiyallahu anhu, dia kata para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka berada di atas agama yang benar pada akidah dan pada amalan. Pada akidah, percayaan, pegangan, dan juga pada pengamalan, ya. Kerana mereka berada di atas petunjuk yang jelas dan nyata yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sekiranya apa yang diada-adakan oleh orang-orang yang belakang mereka, orang-orang yang selepas mereka itu baik, nescaya mereka itu lebih utama untuk melakukan kebaikan itu daripada orang yang selepas mereka. Tetapi kenapa mereka tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang selepas mereka, yakni generasi seperti generasi kita hari inilah, ya, dan generasi yang seterusnya. Kemudian kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya apa-apa perkara yang telah diadakan dalam urusan agama selepas mereka, maka itu jelas menunjukkan ia adalah penyalahan, menyalahi bagi petunjuk mereka dan membenci bagi ajaran mereka, ya. Kenapa? Kerana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka telah bersifat dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, dan mereka bercakap dengan apa yang memadai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak daripada diri mereka sendiri. Kan, kalau mereka bercakap pun adalah kefahaman yang mereka dapat, kefahaman itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi di antara maksud yang dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kata Umar bin Abdul Aziz ini rahimahullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya sebahagian daripada manusia mereka yang bersikap tafrid, maksud dia
jafi, maksudnya muqassir, mana orang yang tidak mengambil peduli tentang kelebihan para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya. Dan sebagian mereka bersikap melampau, kan, iaitu sifat ghulu. Jadi maknanya yang terbaiknya yang menjadi contoh para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah bersifat dengan sifat al-wasat, ya kan, sifat pertengahan, tidak ifrat dan tidak tafrid, tidak bersikap mengabaikan dan tidak bersikap melampau ataupun taksub, ya. Yang sepatutnya, yang sebenarnya berada di tengah-tengah lah, ya, al-wasat, khairul umuri awsatuha, ya. Baik, ini apa yang disebutkan oleh al-Imam Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, al-Khalifatul Adil, seorang pemimpin ataupun al-Imam al-Adil, pemimpin yang adil lah, yang disebut oleh para ulama tentang manaqib dia, tentang kelebihan-kelebihan dia, kan. Apa yang diucapkan dia tadi adalah berdasarkan mengikut lagi sunnah ataupun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak keluar daripada garis garis panduan yang telah dilalui oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian lagi belakang kita tak baca, dia kata di sini fama fawquhum muhassir wa ma dunahum muqassir. Ada lagi yang disebut oleh Umar bin Abdul Aziz ni, kan. Mereka maknanya apa saja yang melampaui petunjuk mereka hanya mengakibatkan kepenatan. Sebab apa kepenatan? Sebab tak ada pahala. Beramal dengan amalan yang begitu banyak tetapi tidak ada pahala padanya. Bukan setakat tak ada pahala, bahkan ia mendatangkan dosa. Bid'ah itu adalah dosa dalam agama. Kenapa? Kerana padanya ada tuhmahan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah tidak menyempurnakan agama. Agama tidak disempurnakan. Jadi begitu. Maknanya bid'ah ni adalah satu kemungkaran, dosa yang mesti dihalang, dilarang, dan dihapuskan. Kalau bid'ah tadi jangan dilakukan. Maksud dia kita jelaskan, kita sampaikan kepada orang bahawa benda tak ada, Nabi SAW tak ajar dalam perkara agama. Dalam perkara dunia kita boleh lakukan. Baik. Sementara yang kurang pula akan menatijahkan kerugian. Maksudnya orang yang kurang, yang tidak mengikuti sunnah Nabi SAW itu membenci atau meninggalkan sunnah Nabi, maka mereka itu akan merugikan diri mereka sendiri, kerana tidak ada pahala ataupun kurangnya pahala mereka. Jadi dalam perkara agama naklah kita mengikut maksud dia langkah demi langkah, kan, apa yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa ada penambahan dan tanpa ada pengurangan, maka kita akan selamatlah. Dan itulah dia yang dipanggil sebagai ciri-ciri al-firqatun najiyah ataupun al-ta'ifatu al-mansurah, yakni kumpulan ataupun golongan yang mendapat pertolongan. Baik. Kemudian mereka sehingga bersikap cuai, dan ada juga yang lebih-lebih sehingga melampaui batas. Sedangkan mereka sebenarnya berada di antara kedua-duanya, antara cuai dan melampau di atas petunjuk yang lurus. Tidak boleh cuai ataupun mengabaikan, dan tidak boleh bersifat melampau, berlebih-lebihan dalam urusan agama. Maknanya ya, perkara yang macam ni kalau kita jelaskan kepada manusia, manusia pasti kata apa salahnya kita buat benda baik, kan? Bukan kita mencuri, bukan kita merampok, kan? Kita buat perkara ibadat. Kita melakukan perkara ibadat. Jadi maknanya benda baik, apa salahnya? Itu mana sebahagian daripada tanggapan-tanggapan orang lah yang dipanggap benda tu baik. Sebenarnya perkara bid'ah dalam agama tidak ada kebaikan padanya, bahkan dia ada keburukan dan dia ada dosa padanya. Sebab itu Nabi SAW beritahu bahawa barang siapa yang beramal dengan amalan yang kami tidak pernah ajarkan amalan tersebut, maka amalan dia tertolak dan tak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya ini sebagai pengajaran untuk kita lah, jangan kita buat benda-benda yang nak buat sesuatu perkara tu, kan kita pastikan dulu kesahihannya. Adakah ini diajar oleh Nabi SAW? Kalau Nabi tak ajar, maka janganlah kita lakukan. Macam-macam cara ibadat orang buat hari ni, kan. Selawat tu, selawat ni. Ada orang hantar tanya selawat ni sahih ke tak sahih?
kan. Selawat entah apa-apa selawat, depa reka sendiri selawat tu, direka oleh mereka sendiri selawat tersebut. Jadi macam mana rekaan tu? Jadi dia kata kalau kita baca yang ni, Allah Ta'ala akan jauhkan kita daripada segala musibah bencana. Allahumma salli wa sallim ala Allahumma salli wa sallim ala nuri Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala ruhi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala jasadi Muhammad. Ini selawat yang mereka reka. Banyak sangat selawat yang mereka reka-reka dan mereka namakan sebagai selawat. Kan, ni pokok apa nama yang kita panggil penjahat-penjahat agama lah. Ini kita panggil penjahat-penjahat agama yang membuat satu bid'ah dan mereka mematikan sunnah. Sedangkan selawat yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita, selawat dalam solat tu lah, dalam tahiyat yang kita baca tu kan, itulah selawat yang diajar oleh Nabi SAW. Bacalah selawat tu. Kenapa tak baca selawat ni, selawat tu? Ada yang kata nama selawat syifa' lah, selawat tafrijiyah lah, selawat nariyah lah. Ini dipelopor oleh mereka yang bergelar sebagai guru ke ustaz ke, untuk mengajak manusia kan ke arah itu kan, menonjolkan penampilan diri dengan serbannya, dengan jubahnya, dengan janggutnya kan. Lalu mereka mula akan mengibaskan sayap-sayap mereka, menyebarkan perkara bid'ah di kalangan manusia. Akhirnya manusia mengikuti mereka dan meninggalkan sunnah-sunnah dan tidak mempelajari sunnah yang diajar oleh Nabi SAW. Ini satu musibah lah, satu bencana bagi umat Islam, kerana ramainya para pendakwah tadi yang mengajak kepada perkara-perkara batil, mengajak kepada perkara-perkara bid'ah. Jadi apabila kita bertindak untuk membetulkan mereka, menjelaskan kepada mereka perkara yang sebenar, maka macam-macam label lah yang telah ditujukan pada kita. Di antara label yang masyhur yang selalu mereka gunakan adalah Wahabi. Ini satu perkataan ataupun satu label yang mereka gunakan kepada orang yang mereka benci lah, kan, sebagai ni pok-pok Wahabi ni mereka tak suka pada ulama, dan macam-macam lah tomahan-tomahan yang mereka wujudkan. Benci pada ulama, tak nak ikut ulama, kan, maknanya mensifatkan pada Allah Ta'ala dengan sifat yang tidak layak dan sebagainya. Tetapi itulah maknanya kita tidak perlu bertindak untuk menjawab, ya. Sebenarnya kalau kita orang yang berilmu, kita tidak perlu bertindak untuk menjawab tomahan-tomahan mereka. Kerana para anbiya alaihimussalatu wassalam pun pernah ditohmah di atas ajaran dan dakwah mereka mengajak kepada tauhid. Jadi tak perlulah kita membuang masa kita untuk menjawab tomahan-tomahan mereka. Cumanya kita jelaskan kepada manusia apa yang benar, apa yang hak, kan? Jadi siapa yang Allah nak sampaikan hidayah pada orang tersebut, maka dapatlah hidayah tersebut kepada orang itu. Kalau Allah tidak hendak memberi hidayah kepada orang itu, maka tak dapatlah hidayah. Jadi kita hanya menjelaskan kepada manusia, dan yang memberinya, yang menetapkan hidayah itu dalam hati seseorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala. Kan? Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mampu untuk nak buka hati orang supaya terima taufik daripada Allah Taala tadi. Taufik itu milik Allah, dia beri kepada siapa yang dia kehendaki. Kita hanya menyampaikan, menyambung tugas Nabi SAW itu menyampaikan kepada manusia kebenaran. Dan sekarang manusia hidup dalam kesyirikan. Maknanya perkara-perkara khurafat ni banyak di kalangan umat-umat Melayu kita terutamanya lah. Dan semalam ada tengok dalam WhatsApp ada orang hantarkan, orang kampung kan, hantar tunjuk kubur, dia kata tunjuk kubur dekat Ian kan, banjir baru ni kan. Di Ian dia tunjuk satu kubur tu, ni kubur satu-satunya kubur yang tidak kena lumpur, yang lain semua kena lumpur. Oh, dia bercerita ni dia ni masa dia hidup dia orang baik gini-gini. Semua orang dia nampak orang dia kata baik, orang jahat pun dia kata baik. Apa benda tu? Kalau orang jahat kita kata baik tu apa masalah dia? Inilah dia ghulu kan. Jadi maksudnya akhirnya dia akan membawa kepada ghulu fi salihin, bersikap melampaui pada orang-orang yang soleh sebagaimana kaum Nabi Nuh AS. Itulah bermulanya kesyirikan. Ya, jadi maknanya di situ kan. Jadi maknanya Allah Taala timpakan bencana pada mereka untuk ingatkan mereka tentang kesyirikan. Kan kat Gunung Jerai tu ada pergi Tok Syekh dan sebagainya, mereka duk pergi ambil ubat, pergi duk ambil nazar dan sebagainya, kan, untuk menyembuhkan penyakit dan sekian-sekian lagi yang dipanggil sebagai pergi Tok Syekh kan. Itu maknanya itu maksudnya dia panggil jalan-jalan kepada kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah timpakan musibah dan bala pada mereka
supaya mereka berhati-hati. Ni nak mari syirik baru pula, puja kubur pula, kan? Jadi maknanya apa masalah dia kalau kubur tak kena lumpur? Syaitan ni, itulah dia kebijakan syaitan. Bagaimana syaitan tadi dia buat supaya kan kita nampak kagum pada satu perkara, kan, sehingga kita lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Depa sebut juga ini kuasa Allah Taala, kuasa Allah. Tiada kelebihan pada kubur tu. Jadi syaitan tu macam mana, tengok syaitan tu dia sabar macam mana dia nak ajak orang supaya menyembah kubur tadi. Mula-mula tunjuk atas kubur tu, kubur wali, keramat, tak ada kena apa nama musibah. Kubur lain semua rosak, kubur dia tak rosak. Di situ dia bermula nak bawa orang pada kesyirikan. Macam kaum Nabi Nuh AS, macam tu lah, dia pun suruh buat patung dulu untuk diingati saja. Patung-patung tersebut kan, untuk diingati saja, ambil peringatan dia tentang kesolehan mereka. Kan, nampak macam baik kan? Tapi akhirnya mereka menyembah patung berhala tersebut lah. Ini bahaya. Baik. Ini yang kita tengok kan. Ada grup kampung grup. Saudara marah ada hantar tu. Kubur tadi. Dulu sekali masa banjir besar kat Kelantan. Beberapa tahun lepas, banjir besar kat Kelantan yang rumah tu sampai hanyut duduk atas sebuah rumah, boleh akhirnya duduk atas sebuah rumah. Kan? Begitu. Baik, kan dia tunjuk gambar Nik Aziz. Ada seorang tu dalam viral dalam ni, dia kata ni gambar Nik Aziz ni, rumah dia tenggelam kan, rumah gambar dinding semua kena lumpur, habis semua kena lumpur, gambar Nik Aziz dia tak kena lumpur. Nampak tak? Di situlah bagaimana syaitan nak manipulit depa, syaitan nak rosakkan depa, dan syaitan depa akan kagum, ni anggap ni syekh wali keramat dan sebagainya, akhirnya nanti pergi kepada pemujaan. Dia ingat syaitan tak boleh buat benda tu. Syaitan iblis ni maknanya dia boleh cerdik. Dia boleh buat benda tu supaya kita tadi boleh maknanya pergi memuja kepada suatu perkara tadi kan. Dia bukan nak suruh kita sembah patung terus, tak. Dia suruh sikit. Mana ada syaitan suruh orang buat maksiat? Tak, dia tak suruh buat maksiat dulu. Dia suruh buat gini, buat gitu. Akhirnya sampai kepada matlamat dia, nak kita jatuh ke dalam kancah maksiat dan dosa tadi. Nasallallahu al-afiyah. Minta Allah Ta'ala tolong dan bantu kita lah. Okey, baik. Seterusnya, lihat pula pandangan Al-Auza'i tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni seorang daripada ulama tabi'in, yang wafat pada tahun 157 Hijriyah. Al-Auza'i. Nama dia Abdul Rahman, Al-Imam Abdul Rahman Al-Auza'i. Abdul Rahman bin Amru Al-Auza'i yang wafat pada tahun 157 Hijriyah. Dia kata apa? Alaika bi athari salaf. Hendaklah engkau mengikut athar, kesan-kesan tinggalan para generasi awal. Salaf ni apa? Salaf ni kalau orang tanya kita salaf ni apa dia? Generasi awal. Maknanya orang yang terdahulu sebelum kita lah. Bila sebut dalam istilah ilmu tadi, generasi awal adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum, atau 3 generasi yang terbaik itu kan. 3 generasi yang terbaik daripada para sahabat radhiyallahu taala anhum, tabi'in dan tabi'in. Yakni apa maksud dia? Boleh kata apa? Wa in rafadakan nas, walaupun manusia menolak kamu, ikutlah jejak langkah para sahabat, tabi'in, tabi'in, walaupun manusia menolakmu, manusia tidak menyukaimu, manusia membencimu. Okay? Tapi kamu tetap ikut jejak langkah generasi salaf. Wa iyyaka wa ara'ir rijal. Hendaklah engkau menjauhi daripada pendapat sesiapa pun selepas mereka, kan? Pendapat orang yang selepas mereka yang menyanggahi apa yang diajar, yang dibawa oleh mereka, dan wa in zakhrafuhu laka bil qaul, sekalipun mereka menghiasinya dengan ungkapan yang indah-indah, ungkapan tadi kan. Begitu. Jadi kalau Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dia menguraikannya, dia kata apa? Maksud alaika bi athari man salaf, adalah engkau mengikuti jejak langkah generasi awal. Maksud ilzam tariqat as-sahabah wa tabi'in lahum bi ihsanin.
adalah kamu melazimi, sentiasa berada di atas jalan para sahabat, kan, tabi'in. Mereka tabi'in ni generasi yang datang selepas sahabat lah, kan, yang mengikuti mereka, maksud mengikuti para sahabat bi ihsanin, dengan berbuat kebaikan. Li'annaha mabniyatun, kerana ianya terbina al kitabi was sunnati. Ia terbina apa? Di atas, terbina maksudnya berada di atas landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa in rafadakan nas, walaupun manusia menolakmu, maksudnya apa? Ab'aluka wajtanabuka, walaupun manusia menjauhimu, kan, mereka menjauhkan diri daripada kamu, mereka tidak mau bergaul dengan kamu, kan, ataupun kamu diusir keluar daripada kampung kamu dan negeri kamu, kan, kerana mereka tidak suka kepada apa yang kamu bawa, walaupun kamu tak disukai, kan. Sebab apa? Sebab kita, tujuan kita adalah untuk menuntut keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk menuntut keredaan manusia. Man talaba, kata Nabi SAW, man talaba rada nas bisaqatillahi sakhatallahu alaihi wa asqatan nas alaihi. Kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang menuntut keredaan manusia, ya, maka Allah Ta'ala akan memurkainya, Allah Ta'ala akan membencinya, dan Allah Ta'ala akan jadikan manusia membencinya juga. Nampak tak? Kalau kita buat sesuatu kerana menuntut keredaan manusia, okay, maka Allah murka dekat kita, dan Allah jadikan manusia murka pada kita, kan? Allah akan jadikan manusia tak suka pada kita. Tapi man talaba radallah, barang siapa yang menuntut keredaan Allah, radhiyallahu anhu, kan, Allah Ta'ala apa nama, wa ardallahu wa ardan nasu wa ardan nasa anhu. Jadi barang siapa yang menuntut keredaan Allah, ya, Allah akan redha pada dia, Allah akan jadikan manusia juga redha pada dia. Jadi kita jadikan matlamat kita, tujuan kita lah menuntut keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita menuntut keredaan Allah? Tentulah di atas dasar ilmu yang sahih, ya. Ada orang yang menuntut keredaan Allah Ta'ala tapi dia bukan di atas dasar ilmu yang sahih. Saya ada jumpa orang lah, rahimahullah, dah meninggal dah, semoga Allah mengampunkan dia, kan, dah mengampuni suami dia, dua-dua dah meninggal. Mereka ni dulu belajar sunnah ikut kelas ustaz-ustaz sunnah, kan, tapi mereka terpalit dengan hizbiyah, terpalit dengan politik yang dinamakan sebagai politik Islam. Sebenarnya bukan politik Islam pun, kan, itu politik hizbi juga, sama jugalah, cuma namanya berlainan dengan politik parti-parti yang lain. Akhirnya dia meninggalkan, tak pergilah kelas tak pergi dah. Suami dia pun tak pergi kelas dah, sibuk dengan parti. Kan, sibuk dengan parti, kan, ada urusan parti sana sini, kan. Parti ni masuk kumpulan tu lah, jemaah ni apa lah, parti dia apa, kan, kelas tak ikut dah, kan. Tapi dia pernah kata, oh tak apalah, nak tuntut keredaan Allah. Jadi maknanya itu kesalahan dia lah, semoga Allah mengampuni dia, kan. Menuntut keredaan Allah dengan pergi, bukan dengan pergi mengikuti parti itu parti ni, itu bukan maksud ikut tuntut, itu bukan maksud menuntut keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kan. Jadi menuntut keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin sebahagian kita tidak setuju dengan apa yang saya jelaskan di sini, ataupun apa yang saya cakap di sini, kan. Tapi itulah dia hakikat. Tapi maksudnya kita kena open minded lah, kita kena buka pemikiran kita, lapangkan dada kita, kan. Kita niat kita nak ilmu yang salih, ilmu yang sahih tadi. Jangan kita dibisikkan oleh syaitan yang kata, alah, kan, walaupun ustaz juga, walaupun alim juga, berilmu juga, tapi tak cakap macam kamu cakap pun, kan. Maknanya kita kena ingat ni, hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hidayah tu milik guru kah, milik ustaz kah, milik siapa-siapa kah. Kita sendiri kena berdoa pada Allah Ta'ala supaya Allah tunjukkan kita jalan taufik. Jika tidak, syaitan akan membisikkan pada kita, alah, kan, dia yang cakap macam tu, orang ni tak cakap pun macam tu, pendapat dia je tu, bukan pendapat orang lain pun. Macam-macam syubhat yang akan dilontarkan ke dalam minda pemikiran kita, supaya kita tadi jangan menerima kebenaran yang hakikatnya adalah kebenaran. Kenapa kita katakan dia kebenaran? Kerana ia adalah bersumberkan dalil yang benar, Al-Quran, As-Sunnah, dan ajaran para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi syubah-syubah yang akan dilontarkan ke dalam pemikiran kita oleh
syaitan, oleh nafsu kita, kan? Terutamanya kita bila dah ada pangkat dalam parti-parti tentu, lagi susah lah kita nak keluar, kan? Saya dulu juga ya dalam keadaan kejahilan, saya juga ikut satu parti Islam dan sebagainya, kan? Tapi bila kita dah belajar, kita tahu ini menyalahi manhaj yang benar, manhaj Nabi SAW yang diajar oleh Nabi. Kan? Cuba fikir bahawa Nabi SAW, sebagaimana kata orang Yahudi kepada Salman Al-Farisi, Nabi kamu ajar semua benda ke? Nak masuk tandas pun Nabi kamu ajar kan? Nak istinja pun Nabi kamu ajar kan? Pada benda tu benda yang remeh kita nampak kan? Nak istinja, najis tu kita, Nabi ajar. Nak masuk tandas, Nabi ajar. Jadi, dia kata Nabi kami ajar segala perkara. Kan? Segala perkara Nabi ajar. Nak istinja pun Nabi kami ajar. SAW. Jadi maknanya, dalam urusan pemerintahan, urusan negara, urusan umum, rakyat jelata, urusan darah manusia, pelik tak kalau Rasulullah SAW tidak ajar benda tu kepada kita? Pelik tak untuk menjaga nyawa? Sebab Islam tu mari untuk jaga apa? Jaga nyawa. Ya kan? Jaga nyawa, lagi jaga keturunan, jaga harta, kan? Lagi jaga darah, kemudian jaga maruah. Mana Islam tu mari untuk memelihara benda-benda ni. Jadi urusan pentadbiran, urusan pemerintahan tidak diajar oleh Nabi SAW. Pelik ke tak pelik? Pelik lah. Jadi maknanya dalam urusannya adalah urusan kita panggil yang ditinggalkan oleh umat Islam. Sebab apa? Sebab majoriti umat Islam kita adalah jahil. Dalam agama ni jahil. Mereka tak nak belajar, tak mau ambil dari sumber yang sebenar. Apabila orang cuba menjelaskan sumber yang sebenar, akan dituduh orang ni begitu dan begini kan. Jadi tuduhan-tuduhan macam tu memang dah lumrah kita, mana para pendakwah ni akan terima benda macam tu lah. Sebab para anbiya alaihimussalatu wassalam, mereka bukan setakat menerima tuduhan, bahkan mereka diusir dan dibunuh. Sebahagian mereka dibunuh oleh kaum mereka sendiri, kan? Nabi Ibrahim alaihissalam dah dilakukan usaha pembunuhan ke atasnya, pembakaran, tapi Allah tidak mengizinkan. Dan Nabi-Nabi Bani Israel daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam tadi maknanya ramai yang dibunuh oleh kaum mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka mengajak kepada kebenaran hari ini. Jadi begitu, maknanya kita iltizam di atas ajaran Nabi SAW. Jangan kita, itulah nasihat saya lah, jangan kita berkelompok, jangan kita berparti-parti. Ini bukan nasihat saya, ini adalah daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, Allah Taala kata, kamu semua berpegang dengan tali Allah semuanya, jangan kamu berpecah belah. Tiba-tiba kita yang memecah belahkan masyarakat kita dengan mewujudkan berbagai parti, kan? Parti itu parti ini kan. Bila sebut parti itu parti ni, kumpulan tu kumpulan ni, kita berpecah ke tak berpecah? Real kita berpecah. A tak suka pada B, B tak suka pada C. Kadang-kadang satu family kan. Dulu pernah sekali berlaku di mana? Di Baling sana kan? Di Baling. Kenapa? Kerana anak dia bukan parti dia. Dia putuskan hubungan dengan anak dia, tak bagi anak dia balik, kan? Sehingga dia kafirkan anak dia. Sebahagiannya dia pecahkan diri daripada family dia kerana perbezaan parti tadi. Bahaya. Nah, jadi habis itu apa jalan keselamatan, jalan keluar? Tentu ada solusi yang telah diajar oleh Nabi SAW. Allah kata, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita lihat orang Islam semua saudara kita. Kita lihat orang Islam yang mengucap dua kalimah syahadah, mereka semua adalah saudara kita. Kan? Jadi begitu. Maknanya Allah kata, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap parti mereka gembira dengan apa yang ada pada mereka. Maksudnya orang lain tak betul, kita saja yang betul. Okay? Dan mereka anggap mereka tu dah jadi ahli syurga lah. Sehingga ada ustaz cakap ni. Kan? Ini bukan saya cakap, bukan saya nak fitnah dan sebagainya. Dalam Facebook ni tulis. Mereka yang tidak masuk parti kita, kan? Solat mereka perlu dikaji semula. Astagfirullahaladzim. Maksud dia anggap solat orang tak sah. Dan saya pernah dengar sahabat yang taksub dengan parti ni. Dan ini sudah pernah cerita pada kita tentang tentang alaika bi athari man salaf tadi, wa rafadhakan nas wa iyyaka wa ra'ir rijal. Kata Al-Auza'i ini maksud saya nak huraikan benda macam ni sebab ini yang realiti yang berlaku dalam masyarakat kita yang bercanggah dengan ajaran salafus salih, kan?
pendapat orang macam-macam pendapat kan. Habis tu. Jadi dia kawan ni kata dalam majlis tu, masa saya belajar di Pakistan dulu. Tapi saya ingat lagi kata-kata dia setelah berapa puluh tahun, 20 tahun lebih yang lepas kan. Hampir 30 tahun macam tu lah. Dia kata apa? Okey, parti kita nak kepada Islam. Okey, parti kita nak kepada Islam. Jadi siapa yang tak nak kepada parti kita, maka dia tak nak kepada Islam. Siapa yang tak nak kepada Islam, jadi dia buat tanda soal. Jadi apa? Subhanallahilazim. Maksudnya nak kafirkan orang tu, ialah nasallallahu ta'ala al-afiyah. Ni semua kejahilan kan. Belajar kan. Pergi Pakistan pun bukan, saya kenal dia bukan belajar mana pun. Tak belajar mana, duduk di markas. Duduk ya. Tengok orang belajar. Kan kadang-kadang masuk kelas, kadang-kadang tak masuk kelas. Duduk di tempat di persewa tu kan. Balik dia ustaz, balik dia tok guru. Orang macam ni. Allahu akbar. Itulah dia. Jadi dia pun tak suka lah pada kita. Maknanya kita ni dijauhi lah. Wa in rafadakan nas. Dan mereka ni memang tolak kita lah. Sebelum saya balik ke kampung, mereka dah balik. Dan mereka dah cerita pada orang, Azhari ni begini. Ya kan? Jadi sebelum saya sampai ke kampung, balik kampung, kan, orang dah kenal saya tu siapa. Jadi tak ada peluang lah kita nak berdakwah. Nah, sebab orang dah kenal kita dengan apa yang mereka sampaikan. Dia ni sesat, gini. Sesat. Kan? Jadi sampai hari ni, orang kampung tu, maknanya orang tua tu, dia memang benci betul kata. Kan? Jadi hari kematian mak saya, tapi alhamdulillah mak boleh terima apa yang saya cerita, apa yang kita ajar. Jadi hari kematian mak kita pun, maknanya saya sendiri solat jadi imam di rumah, solat jenazah. Nanti dia orang bawa pergi masjid pula. Solat dekat masjid pula jenazah mak saya tadi. Kemudian dengan tak tahulah dengan tahlil arwah dan sebagainya kan. Jadi kita nak solat banyak kali pada jenazah tak ada masalah apa. Nak solat banyak kali jenazah nak orang yang lain-lain kan. Contoh orang pertama belum solat, orang kedua sudah sila solat tak ada masalah apa. Kan? Percumanya dia pun mungkin anggap solat saya tak sah. Wallahu alam. Kemudian nanti sampai ke kubur nanti, kan, bila dah selesai untuk masukkan jenazah dalam kubur, Allahumma firlaha, jenazah mak saya. Kemudian bila saya nak bermula pergi tazkirah, orang tua ni dia dah standby dah. Kan? Dia dah standby dah dengan talqin dia. Dia terus talqin. Saya tak sempat naik kubur, naik daripada apa, liang lahat tu tadi, naik ke atas pun dia dah siap talqin dah. Maknanya kita tak ada peluang nak pergi tazkirah sebenarnya, tak ada masalah apa, tapi kita ada rasa lah macam geram juga lah kan, macam nak marah macam tu lah, tapi kita balik je lah kan. Tapi nak buat macam mana kan, kita seorang, family kita pun tak belajar, adik-adik pun tak belajar dan sebagainya, tak tahu sunnah tu apa dan sebagainya kan. Jadi maknanya begitu, sebab ilmu ni Allah Ta'ala punya, dia nak bagi kat siapa dia bagi. Bukan semestinya kita tu dapat petunjuk, family kita semua dapat petunjuk, tak. Kita berada di atas sunnah, family semua dapat sunnah, tak kan. Dia begitu. Jadi petunjuk tu milik Allah Ta'ala, dia nak bagi pada siapa yang dia nak bagi, dia bagilah. Bukan boleh diwarisi kepada anak-anak kan, dan seterusnya pada keluarga kita gitu. Jadi maknanya wa in rafadakan nas, walaupun manusia membenci engkau, walaupun manusia menolak engkau, kata Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, kata tabi'in kan, yakni mereka menjauhkan diri daripada engkau, mereka menjauhkan engkau daripada mereka. Jadi kemudian dia kata, iyaka, jauhilah engkau daripada pendapat para lelaki ni. Ihzar ara'ar rijal, berhati-hati dengan pendapat mereka. Tengok, pastikan pendapat-pendapat itu adakah bertepatan dengan Al-Quran ataupun bertepatan dengan sunnah Rasulullah, apa yang Rasulullah kata, apa yang Allah Ta'ala kata. Kalau tak sama, tak ngam, kita panggil, campakkan dia. Dia ambil pendapat-pendapat mereka tadi. Ambil pendapat-pendapat yang bertepatan dengan Al-Quran dan sunnah. Itu pendapat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Pendapat mereka bertepatan dengan ajaran Al-Quran dan ajaran Nabi SAW. Kan? Jadi pendapat itu hanya semata-mata pendapat yang boleh kita terima dan kita boleh tolak. Tapi kalau tidak bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah, kita tolak dia.
Wa in zakhrafuhu wa in jammaluhu, walaupun mereka mencantikkan, mengindahkan ucapan mereka, mereka kata kalau kita buat begini nanti begini hasil dah begini kan, pasti begini tak kan. Kerana apa? Kerana batil itu tidak akan jadi kebenaran walaupun kita hiaskan dengan cantik-cantik hiasan kan. Contohnya najis kan, dia bau busuk dan sebagainya. Kita nak bagi nampak dia cantik, kita buh hias, macam ni hias, kemudian kita bubuh spray minyak wangi dan sebagainya. Boleh ke tak? Dia hakikat dia tetap najis. Itulah dia kebatilan itu. Itulah dia kebatilan. Baik. Kemudian kita lihat di sini bantahan Al-Adrami, bukan sahabat itu ya, Al-Adrami ya. Dia macam seolah-olahnya Dot sebenarnya dal ya kalau dalam bahasa Arabnya kan. Al-Adrami kan. Terhadap seorang lelaki yang berbicara tentang bid'ah. Okey. Muhammad bin Abdul Rahman Al-Adrami. Tengoklah footnote tu. Footnote bawah tu dia tulis nota tu kan. Nota penyunting. Nota penyunting ni kawan kita lah. Dalam buku yang asal ditulis Al-Adrami dengan huruf dal, yang sebetulnya Al-Adrami dengan huruf dal, huruf dal, Adrami. Kalau Syekh sini rahimahullah tulis Al-Adrami dal, tapi di sini dia dah tahqiq dah ni, ditulis dengan huruf dal. Sebagaimana dalam kitab Tarikh Baghdad dan Al-Ansab, nama beliau sebenar adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Muhammad bin Ishaq Al-Adrami, Al-Adrami. Beliau merupakan guru kepada Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Kemudian kalau footnote yang 17 sudah kata, lelaki tersebut ialah Ahmad bin Abi Du'ad. Maksudnya yang ahli bid'ah tu lah. Ahli bid'ah ni Ahmad bin Abi Du'ad, seorang Jahmiyah. Jahmiyah ni pokok yang menafikan sifat Tuhan. Kan? Dan musuh ketat bagi Imam Ahmad bin Hanbal. Dialah yang memperjuangkan ideologi Quran itu makhluk. Ahmad bin Abi Du'ad ni. Pada zaman Imam Ahmad, yang dia menyebabkan Imam Ahmad di penjara. Dan kemudian dia kata khalifah yang menghadiri majlis perdebatan ini ialah Khalifah Al-Wathiq Billah Abu Ja'far Harun Muhammad Harun bin Muhammad Al-Mu'tasim Billah bin Harun Al-Rashid Al-Abbasi. Okey. Ni. Kemudian dia kata sini kita tengok ya, dia punya perdebatan yang berlaku di antara Al-Adrami dan ahli bid'ah, iaitu Ahmad bin Abi Du'ad ni. Okey. Di hadapan khalifah. Ini apa nama tadi? Khalifah disebut nama dia tadi sebenarnya Al-Wathiq. Khalifah Al-Wathiq Billah, kan? Abu Ja'far Harun bin Muhammad bin Harun Al-Mu'tasim Billah bin Harun Al-Rashid. Baik. Jadi apa dia perdebatan itu? Tengok dia kata di sini. Qala Muhammad bin Abdul Rahman Al-Adrami li rajulin takallama bi bid'atin wa da'a an-nas ilaiha. Muhammad bin Abdul Rahman Al-Adrami berkata kepada seorang lelaki iaitu Ahmad bin Abi Du'ad ni, yang berbicara tentang suatu bid'ah. Bid'ah Ahmad bin Abi Du'ad dia mengatakan Quran itu makhluk. Kemudian serta menyuruh orang ramai kepadanya. Bukan dia dekat seru, dia paksa. Dia maknanya pujuk khalifah tadi supaya paksa para ulama ikut pendapat ni. Dan akhirnya kalau siapa ulama tak ikut akan dihukum sebat ataupun dihukum penjara. Macam Imam Ahmad, dia kena hukum sebat dan dihukum penjara. Kan? Dia sebat sampai pensan. Kena hukum penjara pula. Sampai lebih kurang 2 tahun macam tu kena penjara. Kemudian dia tanya kepada Ahmad bin Abi Du'ad tadi. Adakah Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali mengetahui bid'ah ini ataupun tidak?
Bid'ah yang kamu ajak kepada ni, sahabat-sahabat tahu tak? Nabi tahu tak? Nabi dan sahabat-sahabat tahu tak bid'ah yang kamu ajak ni? Okey. Dia menjawab, mereka tidak mengetahuinya. Dia tak tahu. Kan? Jadi Az-Zarami bertanya, jadi ada benda yang tidak diketahui mereka, tapi engkau mengetahuinya. Oh, ada benda yang Nabi tak tahu, tapi kamu tahu. Hebat kamu. Lelaki itu menjawab, kalau begitu aku kata mereka tahu. Dia patah balik. Tapi dia kata, kalau kita aku kata dia bertahu lah, dia bertahu. Mula dia kata dia tak tahu. Lepas tu dia patah balik, dia kata dia bertahu. Ya? Kemudian Syekh Al-Azrami tanya lagi, adakah mereka mampu untuk membicarakan tentang bid'ah ini serta mendakwahkannya kepada manusia atau mereka tidak mampu? Okay. Okey. Jadi mereka mampu ke tak mampu nak ajak orang bid'ah ni? Tentu mereka mampu. Tapi kenapa mereka tak buat? Lelaki itu menjawab, ya mereka mampu. Az-Zalmi bertanya lagi, suatu yang mampu dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para khalifah baginda, kan? Untuk tidak menyebarkan dakwah bid'ah ini, tidakkah engkau mampu mampu melakukannya? Tidakkah engkau mampu untuk menyebarkannya? Kan? Dah sahabat Nabi tak buat, kenapa kamu buat? Sedangkan mereka mampu buat tapi mereka tak buat. Tapi kamu mampu buat dan kamu buat. Kenapa? Lelaki itu terdiam. Khalifah yang hadir di situ berkata, moga Allah tidak memberikan keluasan kepada orang yang tidak mampu melakukan apa yang mampu dilakukan oleh mereka, yakni salaf. Kan? Semoga Allah tidak memberikan keluasan, kelapangan kepada orang yang tidak mampu melakukan apa yang mampu dilakukan oleh para salaf. Semoga Allah Ta'ala menahan kamu dan melarang kamu. Demikianlah siapa yang tidak mampu melakukan apa yang mampu dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, golongan yang mengikuti mereka dengan tekun, serta para imam selepas mereka yang teguh lagi kukuh ilmu mereka, iaitu membaca ayat-ayat sifat dan perkhabarannya serta melakukannya sebagaimana ia datang, maka didoakan semoga Allah tidak memberikan keluasan padanya. Jadi orang yang tidak mengikuti jalan yang diajar oleh Nabi SAW, kemudian dia pergi reka jalan sendiri, maka didoakan tidak ada kelapangan dan keluasan dalam kehidupannya. Maka dia akan hidup jadi susah, kan? Dan maknanya tidak mendapat keridhaan Allah Ta'ala. Ahmad bin Abi Du'ad ni, masa dia nak mati kan, disebut dalam riwayat masa dia nak mati tu, dia kena sakit yang amat berat lah, sakit berat. Sehingga dia kata, jasadku yang sebelah ini kalau diletakkan, kalau seekor lalat hinggap di jasadku yang sebelah ini, aku rasa seperti gunung yang besar yang diletakkan di atasnya. Rasa seperti satu gunung, bukit yang diletakkan di atasnya. Rasa macam terhempap dengan gunung. Kalau seekor lalat hinggap. Dan jasadku yang sebelah ini, kalau digunting-gunting, aku tak rasa apa pun jasadku sebelah ni. Tengok. Ini sebab kejahatan dia dalam kehidupan, dalam hidup dia, kan? Yang membawa, mengajak kepada perkara bid'ah dan didoakan oleh para ulama tentang keburukan dia ni kan. Imam Ahmad mari tengok dia. Imam Ahmad kata, ma ji'tuka za'ira. Aku mari tengok engkau, bukan aku nak ziarah engkau. Tapi aku nak tengok macam mana Allah Ta'ala buat dekat engkau ni. Kan? Dengan sebab perbuatan jahat engkau ni yang mengadakan bid'ah dalam agama ni. Kau besar, mungkar dalam agama ni kan. Oh, tu dia Allah Ta'ala bagi dekat dia. Kan, siksaan yang berat tadi kan. Ahmad bin Abi Du'ad ni, dia seorang penjahat agama lah. Kan? Sehingga dia pujuk raja tadi untuk kurung, kan, untuk seksa para ulama, di antaranya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, dan ramai lagi ulama-ulama kan yang diseksa, dan di antara ada yang tak tahan kan, terpaksa mengiyakan. Kenapa? Kerana nak jaga nyawa dia dan sebagainya. Tapi Imam Ahmad tidak, dia tetap kukuh, diseksa, dipenjara kan, sehingga digelar, Allah Ta'ala beri kepada dia kan mana kebaikan, sehingga digelar dia sebagai Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Imam Ahmad adalah Imam Ahli Sunnah wal Jamaah.
kan? Yang mempertahankan akidah kalam Allah tadi. Fitnah, musibah yang berat berlaku di zaman dia lah. Baik. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lihat di sini mungkin kita boleh lihat apa yang dihuraikan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala tentang perdebatan tadi ya. Tentang perdebatan tadi supaya kita lebih jelas dan faham lah. Baik, di sana kalau kita di sana ada cara perdebatan dia maksudnya kita belajar cara untuk berdebat kalau terpaksa lah. Kalau terpaksa menghadapi perdebatan, di sana ada cara untuk berdebat lah. Kan? Dia ada beberapa step. Kan? Mana step yang kita kena lalui untuk mengalahkan musuh debat kita. Dia ajar dalam ni lah cara Syekh Azrami ni macam mana cara dia berdebat kan. Kalau Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala dia kata step pertama mana untuk kita berdebat tadi ialah tentang ilmu ataupun pengetahuan al-ilmu. Jadi yang mana Syekh Azrami tu tanya ahli bid'ah tadi tentang pengetahuan ataupun ilmu. Dia kata adakah Nabi SAW mengetahui perkara yang kamu buat ni? Kamu buat benda ni kan? Bid'ah. Jadi banyak bid'ah ni kita tengok kan. Bid'ah yang diadakan hari ni contohnya kita kata kan bid'ah yang idhafi banyak saya bid'ah yang idhafiyah. Bid'ah yang idhafiyah ni asalnya ada dalil ya. Contohnya baca Quran, baca Yasin. Ya, Yasin tu Quran. Okey. Kenapa dia jadi bid'ah? Padahal dia tu adalah ada dalil sebab dia tu Quran dan disuruh kita baca Quran kan, disuruh kita baca Quran. Yang mana dia jadi bid'ah apabila kita tentukan kaifiat dia. Kaifiat dia kita tentukan. Kita kata baca ramai-ramai kita akan faham fadilat sekian-sekian. Okay, baca ramai-ramai baru semangat, baca seorang-seorang tak semangat. Itu kita tentukan kaifiat dia. Dia jadi bid'ah. Baik, kita tanya orang yang kita nak berdebat dengan dia, orang yang buat bid'ah ini, kita kata Nabi SAW ni tahu tak amalan yang kamu buat ni? Kita tanya dulu. Dia kata kalau dia mana dia ada ilmu tu dia kata Rasulullah tak tahu. Kan? Kalau dia kata Rasulullah tahu, tentu Rasulullah buat. Okey? Inilah dia kata Rasulullah tahu. Contohnya kalau dia kata Rasulullah tahu, baik. Kalau Rasulullah tahu, kenapa tidak ada riwayat yang menyatakan Rasulullah buat? Kenapa Rasulullah tak buat macam mana kamu buat? Okay. Jadi mana kamu ni lebih pandai, lebih mengetahui daripada Rasulullah lah. Ada kata, maknanya Rasulullah dah banyak pahala. Kita tak ada pahala, kurang pahala, jadi kita kena buat pahala lebih daripada Rasulullah. Jadi kita berbalik pada kisah 3 orang yang sahabat yang buat benda kan bid'ah juga. Buat bid'ah dia kata Rasulullah tu Rasulullah pahala dia banyak. Jadi kita tu kena buat lebih banyak daripada dia. Seorang ni kata aku nak puasa tak nak buka, seorang ni kata aku nak solat tak nak berhenti, seorang ni kata tak nak nikah, aku nak ibadat je. Dia tahu Rasulullah sampai berita pada Rasulullah macam tu, Rasulullah marah pada orang tadi. Rasulullah kata siapa tak ikut sunnah, tak suka sunnah aku bukan daripada kalangan aku. Nampak tak? Jadi maknanya kamu ni sama dengan 3 orang sahabat tadi lah. Itu di antara cara lah, cara kalau kan. Tapi cara kalau step by step ni, cara yang pertama kita tanya dia kan, kalau dia orang yang berilmu lah, Rasulullah tahu tak apa yang kamu buat ni? Abu Bakar tahu tak apa yang kamu buat ni? Tengok pada jawapan dia. Dia akan jawab sama ada dia tahu ataupun dia tak tahu. Rasulullah tahu ataupun Rasulullah tak tahu. Dia akan jawab 2 soalan. Dia tak akan lari daripada 2 jawapan ni. Tak akan lari. Ni cara nak debat dengan ahli bid'ah lah, ataupun kita nak kembalikan mereka kepada kebenaran. Kawan-kawan kita kan, biasanya kawan-kawan kita lah. Kawan-kawan kita. Kita tanya ini ya, kita tanya 2 soalan ni ya. Rasulullah tahu ke SAW ataupun Rasulullah tak tahu tentang apa yang kamu amalkan hari ini? Dia pasti akan jawab satu daripada 2 jawapan ini. Dia tak akan jawab dua-dua. Ataupun dia jawab yang pertama, kemudian dia patah balik pada jawapan yang kedua. Macam
Macam Ahmad bin Abi Duat tadi. Ya? Jadi dia kata Rasulullah tahu. Habis itu kalau Rasulullah tahu, kan? Kenapa Rasulullah tak buat macam mana apa yang kamu buat ni? Kenapa sahabat tak buat macam mana yang kamu buat ni? Kerana apa? Kerana mereka pun nak pahala. Mereka lagi nak pahala banyak pada kamu. Kan? Sebab mereka ni generasi awal, generasi yang terbaik. Tiada kebaikan melainkan mereka semua lakukan. Ha. Kenapa mereka tak buat? Oh, cerita Rasulullah tak tahu. Sahabat-sahabat tak tahu. Oh, kalau Rasulullah tak tahu, sahabat-sahabat tak tahu, tapi kamu tahu, kan? Maknanya, kamu tahu, jadi Rasulullah tak tahu. Bila Rasulullah tak tahu, Rasulullah tak buat, maka kenapa kamu tak boleh tak buat macam Rasulullah tak buat? So, kita disuruh ikut Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka dia tak akan terjawab. Dia tak boleh jawab. Memang dia tak akan boleh jawab. Itu marahlah yang pertama. Marahlah yang kedua dia kata, idza kanu la ya'lamuha, apabila mereka tidak mengetahuinya, idza kanu la ya'lamunaha. Kalau sahabat-sahabat tak tahu, Rasulullah SAW tak tahu, macam mana kamu boleh tahu? Kan? Adakah mungkin tersyar di sini Allah Ta'ala akan hijabkan amalan kamu ini daripada Rasulullah dan para sahabatnya, para khalifahnya, kan? Allah hijabkan daripada Rasulullah dan para sahabat, kemudian Allah Ta'ala bukakan untuk kamu hijab itu. Boleh jadi kan macam tu? Kan? Tak boleh jadi dia. Itu step yang kedua. Step yang ketiga, ya. Tanya soalan. Kita buat 3 step ni untuk orang ahli bid'ah ni kan. Dia pun memang tak boleh nak jawab. Apabila mereka, kalau mereka mengetahui, kan? Jadi boleh tak mereka tidak bercakap dengan perkara tersebut? Sedangkan Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan semua perkara kan. Rasulullah tidak boleh menyembunyikan agama. Rasulullah tugas dia kena menyampaikan semua perkara. Boleh tak mereka tidak bercakap tentangnya kalau mereka tahu? Dan mereka tidak mengajak manusia kepadanya kalau mereka tahu? Maka ahli bid'ah itu menjawab, boleh dia kata. Kan? Yang mananya jadi dia akan jawab boleh atau pun tak boleh. Jadi dia akan jawab tak boleh. Kan? Jadi kalau tak boleh bagi mereka untuk tidak menyampaikan kepada manusia kalau mereka tahu, jadi kamu, kan, macam mana kamu boleh menyanggahi mereka? Kamu menyampaikan sesuatu yang mereka tidak sampaikan, yang mereka tidak tahu, kan? Bolehkah jadi macam tu? Maka dia akan jawab tentu tidak boleh. Maka dia akan kalah. Dia akan kalah dalam perdebatan ini. Begitu. Jadi khalifah pun maknanya terkejut tengok. Dan khalifah pun tahu bahawa tu, mana tahu kata kawan ni berada dalam kekalahan ataupun kebatilan. Itu contoh dia lah. Dan lagi penjelasan lagi baik. Itulah dia. Kita montis dulu insyaAllah. Montis ni lah. Nanti insyaAllah kita akan sambung lagi lah. Ini ayat Al-Quran dan hadis-hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam as-sawab. Masalah apa tak? Tak ada salahnya. Kita nak kita montis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.